Kita ni adalah orang yang cuba jangan masuk lubang yang sama dua kali. Jadi 3 tahun lepas mulalah Apek kena ban merata di YouTube apabila mula sebut tentang alif, ba, ro, ka, mim, ta, nun. Ivermectin lah tu. Kena ban berbulan. Facebook kena ban. Padahal saya tak sokong ubat apa pun. Saya sokong imuniti badan diri kita itu adalah kuat. Bahawa kita ini Allah dah bagilah. Dan saya penuntut biologi dulu dalam biologi sains, maths dalam sekolah VI dulu. Budak cerdik lah. Kita tahu bahawa corona tak boleh sebut ni. Adalah untuk membina imuniti badan kita. Kerana badan kita ni dia perlu virus, dia perlu kulat, dia perlu bakteria. Ini kajian sains, biologi. Dan juga pemakanan. Jadi saya ikut diet keto tapi bukan taksu. Ada kala berpecah daripada keto. Ada kala loading karbo. Tapi langkah kesihatan paling baik adalah berpuasa dan senaman. Vitamin D daripada matahari. Ini kita kaji. Tiba-tiba kena ambil dia punya ubat. Dia buat bisnes. Jadi okeylah. Jangan masuk lubang dua kali. Iaitu saya pernah kena ban teruk. Merata kena ban. TikTok pun banyak kena ban. Tak boleh sebut Wuhan tu. Jadi kerana penaja-penaja lah di belakang WHO lah kan. Jadi sekarang dia tahu. AI ni dah boleh tahu semua ucapan kita, muka kita semua. Dalam masa beberapa bulan lagi dia akan lengkap. Sebenarnya sudah ada lah. Jadi tak mau masuk lubang dua kali, saya takkan sebut ID digital IHR dia, IHR tu dah orang lain sebut, biar orang lain sebut, tak apa. Saya sebut tentang digital kerana saya pakar IT pengalaman 4 dekad. Saya boleh challenge mana-mana pakar, bukan saja dalam Malaysia, dalam dunia. Saya keluar surat khabar tahun 2008, 2009. Ada tuya di muka depan saya, muka dalam orang tak tengok lah, terpendam lah kan. Saya ada buat satu lagi bahaya digital, video tu belum dipadam. Saya rasa ada keyword lah. Jadi saya kena berhati-hati ni dalam keyword yang kita guna. Saya kena eksperimen lah. Kita pun ada AI juga sendiri, kita kena eksperimen beberapa keyword. Saya nak tengok ini kena ban ke tidak ni. Jadi anda tularkan. Dia bila dia mencapai 80,000 tu, dia kena bendera merah kat sebelah sana. Kenapa orang ni popular, dia tengok isu apa Jadi saya takkan masuk tajuk apalah untuk ni. Arah tajuk, arah komen. Saya nak tengok dia tular sendiri. Okey, sekarang saya nak sebut tentang soalan tentang ID digital lah. Saya tak nak sebut dari sudut agama atau fahaman orang akhir zaman kerana banyak perkara itu masuk oleh syaitan lah, oleh iblis lah. Kita baca Quran saja yang suruh kita rasional, surah Qiyamah, surah Waqiah. Kita baca, tidak ada tanda kiamat. Tanda Allah ada, iaitu dalam Quran. Kiamat ialah bangkit. Hari kebangkitan esokan selepas kita maut bagi setiap orang. Dan gulung alam ini bila kita mati. Sepanjang zaman. Ini hakikat dari Quran. Ini cara saya baca. Ada orang kata saya ikut Quranis lah, taksub dengan Hani Acan lah. Tidak. Saya dah baca Quran ni sejak awal 80 yang buat saya memeluk Islam. Kenapa orang macam Cat Stevens, macam Andrew Tate, macam Apek ni, bila bertembung Quran,
Ada ayat dalam itu sebut, bila diberi keterangan kepada mereka, lalu mereka beriman. Bila mereka dengar keterangan daripada kami, mereka beriman. Kenapa engkau menolak keterangan-keterangan yang jelas yang dibawa oleh Rasulnya, Jibril alaihissalam, kemudian Muhammad SAW. Okay? Secara salah silas sampai tabi'in man tabi'in ila yaumiddin. Tapi masalahnya pendeta kita bukan warisatul anbiya. Mereka warisatul alkitab, mereka ambil upah. Sesiapa yang ambil upah terbatal dia sebagai anbiya. Sesiapa minta upah terbatal dia dalam salah silah anbiya. Apa yang Nabi Ibrahim minta bukan anak zuriat, tetapi anak murid menyambung risalah soleh. Itu yang dia minta, yang soleh. Banyak orang tengok pada anak, jadi orang sangka milad Ibrahim itu salah ahlul bait Ibrahim. Tidak. Orang sangka lepas Nabi wafat itu mesti ganti dengan Ali. Tidak. Fahaman dinasti, fahaman perkauman bukan fahaman Al-Quran. Baca 15 kali, jangan baca beribu kali Al-Quran itu. Jadi sekarang, setiap zaman, setiap tempat, Allah akan sediakan orang pemberi amaran. Tak kira siapa. Hari ini, saya ambil peranan sebagai pemberi amaran. Dengar apa saya cakap. Jangan tengok siapa yang cakap. Amaran yang saya berikan ini simple saja. ID digital tu tak perlu tergesa-gesa. Setiap benda kena buat kajian. Kadang kajian tu lebih mahal daripada benda tu. Saya tahu, saya konsultan lah. Kenapa nak kaji ID digital? Katakan dia tak ada bahaya. Jadi kenapa nak tergesa-gesa? Suspicious kan? Niat apa tu? Kenapa selepas balik daripada Amerika Syarikat terus dia umumkan? Nak tunjuk kepada siapa? Kepada siapa tuan anda? Itu soalannya. Tapi saya tak boleh cakap lebih. Semua yang cakap lebih tu kena ban satu. Tapi mesej saya lebih luas. You tengok klip-klip saya dalam TikTok kan, lebih luas. Saya nak ajak umat kembali kepada tanda keterangan Allah yang ada pada diri kita. Ya, jangan kita layan hawa bisikan syaitan. Ya, amalan kita itu jelas, doa kita jelas ada dalam Quran. Kita minta kebaikan, kecemerlangan dunia dan akhirat. Tetapi penting dilindungi daripada azab api yang dikatakan neraka. Soalannya, kerajaan ini sepatut reformasi. Mana pergi reformasi? Tapi repot nasi, itu istilah Indonesia asalnya. Repot nasi, iaitu memudaratkan rakyat bukan dari segi nasi tak makan, maklumat. You cakap ini alam digital. Kenapa ban maklumat? ID digital ini saya dah ulangi, ini kali ketiga ke keempat. Ia memusatkan single sign on. Keluar dari mulut Menteri Musti, fahami sendiri. Single sign on, tapi sign in berkali-kali. Ini sudah dilakukan oleh Google. Faham? Jadi kalau kita single sign on satu platform lain, akan terambil oleh Google juga. Itu cara senang godam. Tanya mana-mana pakar godam lah. Allahu Akbar. Aduh, saya tahu pakar godam dia ambil dari Israel. Kita tahu, kita kerjasama banyak grup di seluruh dunia. Memang mereka paling pakar. Orang Kazakh, Rusia tu yang paling cerdik. Saya pernah pergi ke Rusia, memang mereka genius. Saya ada rangkaian serata dunia sebagai ketua satu projek sumber terbuka termasyhur, keluar surat khabar tahun 2008. Boleh cek nama saya, Redwan Diun. Ya? Okey, saya post ini, saya nak tengoklah. Saya sebut banyak perkara dalam ini kan, secara cuba merumuskan apa mesej saya. Itu yang penting, mesej. Bukan siapa yang sampaikan. Kalau kita tak dapat, orang lain akan sambung. Itulah waris.
Assalamualaikum.